Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-143. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-102 surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim khalatu 'amalan salihan wa akhara sayyi'an وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. Dan sebahagian yang lain mengakui dosa-dosa mereka. Mereka telah mencampur adukkan amal yang baik dengan amal yang lain, yang buruk. Mudah-mudahan Allah akan menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan pada ayat ke-102 surah At-Taubah ini adalah berkaitan dengan golongan munafik. Selepas menjelaskan mengenai golongan yang berhati keras dan sangat tersembunyi kemunafikannya, maka ayat ini pula menyebutkan mengenai golongan lain yang kejahatannya lebih sedikit berbanding golongan yang lain. Hati mereka juga tidak sekeras hati golongan yang lalu, walaupun tingkat ketulusan dan kemunafikan serta kelemahan imannya tidak dapat dikesan. Ayat ini menyatakan, dan ada juga orang lain yang berada di sekeliling kamu di Madinah, yang mengakui dengan sungguh dosa-dosa mereka, menyesali perbuatannya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kerana iman mereka belum mantap, maka mereka mencampur baurkan amal baik dengan amal lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah yang Maha mengetahui lagi Maha mengampun menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Banyak riwayat mengenai asbabun nuzul ayat ini, sebab turunnya ayat ini. Dan salah satu pendapat yang terkuat menyatakan bahawa ayat ini berbicara tentang seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Lubabah dan beberapa orang rakannya yang tidak turut serta dalam peperangan Tabuk, lalu memilih untuk tinggal bersama keluarga mereka. Namun mereka sedar akan perbuatannya, lalu telah mengikat diri masing-masing di tiang masjid dan enggan dilepaskan oleh sesiapa sahaja, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan i'tarafu membawa erti mengakui, diambil daripada perkataan arafa, bermaksud mengetahui, yang ditambah dengan huruf ta, sehingga ia bermakna pengetahuan yang sangat kukuh. Dengan itu perkataan tersebut diertikan sebagai pengakuan, dan kerana ia berkaitan dengan pengakuan dosa, maka ia membawa makna menyesal dan meninggalkan dosa itu, iaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sesungguhnya pengakuan dosa bererti penyesalan serta tekad untuk tidak mengulanginya. Seterusnya, perkataan khalatu bermaksud mencampur baurkan. Ia bukan bermaksud melakukan amal soleh yang bercampur dengannya sesuatu amal buruk. Akan tetapi maknanya adalah melakukan amal soleh pada satu ketika dan pada satu ketika yang lain melakukan amal yang buruk. Dengan demikian, percampuran yang dimaksudkan di sini bukan percampuran yang mengakibatkan bersatunya dua perkara yang berbeza. Kerana jika sebegitu, sifat daripada dua hal yang bercampur itu telah berubah. Apabila amal soleh dilakukan bersamaan dengan amal yang buruk, maka perbuatan itu telah menjadikan kesemuanya menjadi amal yang buruk, seperti mana setitik nila yang dicampurkan ke dalam sebelanga susu. Sebagai contoh, amalan sedekah yang merupakan amal yang baik. Namun apabila disertai dengan ucapan yang menyakitkan hati penerimanya atau dilakukan dengan riak, maka ketika itu sedekah tersebut tidak lagi bernilai amal soleh. Ada ulama yang memahami amal yang baik dimaksudkan oleh ayat ini adalah keterlibatan dalam jihad sebelum perang Tabuk, dan amal buruk adalah keengganan mengikuti peperangan Tabuk. Namun akhirnya mereka bertaubat di atas perbuatan amal buruk mereka. Walaupun pendapat ini dapat diterima apabila dilihat dengan kepada konteks ayat, namun ayat ini juga boleh difahami dengan pengertian secara umum. Sebagai contoh, seseorang yang menggabungkan aktiviti yang baik dan buruk serta dilakukan secara seimbang. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah serta Maha Mengasihani tetap memberikan peluang untuk hamba itu bertaubat sekaligus memberikan kerahmatan dan pengampunan. Perkataan asa pada awalnya digunakan untuk menunjukkan harapan. Dalam masa yang sama, harapan merupakan sesuatu yang belum pasti terjadi. Selain itu, beberapa orang ulama memahami perkataan ini apabila dikaitkan dengan pelakunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perkara ini bererti satu kepastian. Ada juga yang berpendapat bahawa makna harapan yang dikandungnya tidak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi dikhususkan kepada makhluk, iaitu dalam konteks ini adalah mereka yang mengakui dosanya lalu bertaubat. Mereka itulah yang harus memenuhi jiwa mereka dengan harapan memperoleh pengampunan. Ada juga yang berpendapat bahawa ayat ini menggunakan perkataan asa untuk mengisyaratkan bahawa pengampunan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata kerana sifat pemurahnya, dan dengan demikian rasa khawatir dan cemas seharusnya selalu menghiasi jiwa manusia kerana dia belum lagi yakin tentang pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dirinya. Seterusnya, Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-102 surah At-Taubah ini menyatakan mengenai kemunafikan yang berlaku dalam kalangan masyarakat selain daripada Arab kampung, Badui dan penduduk Madinah. Mereka itu tidaklah sampai ke tahap untuk dikatakan sebagai munafik. Akan tetapi bukan juga dalam keadaan darjat sebagai as-sabiqun al-awwalun. Golongan ini disebutkan sebagai golongan pertengahan, iaitu tidaklah terlalu dipuji dan tidaklah terlalu dicela, serta mengakui kekurangan yang ada pada mereka. Mereka telah mencampur adukkan amalan yang baik dengan yang buruk. Cara amalan mereka inilah yang telah menunjukkan di manakah darjat kedudukan mereka yang sebenar. Mereka mengerjakan kebaikan, di samping turut melakukan keburukan, lalu bertaubat dan menginsafi kekurangan mereka. Golongan ini tidak mahu disebutkan sebagai fasik ataupun munafik. Untuk mencapai darjat yang tinggi seperti Muhajirin dan Ansar, maka jawapannya adalah tidak mampu kerana mereka sudah tidak berkesempatan. Satu-satunya jalan untuk mendapatkan kebaikan adalah dengan mengikuti as-sabiqun al-awwalun dengan baik, dan perkara tersebut juga tidak sanggup
untuk mereka lakukan serta perkara tersebut benar-benar diakui mereka. Lalu, bagaimanakah nasib golongan seperti ini? Ayat ke-102 surah At-Taubah ini menegaskan pula, mudah-mudahan Allah mengampuni mereka. Perkataan asa boleh diterjemahkan sebagai mudah-mudahan atau semoga ataupun perkataan yang mengandungi harapan. Hal ini bermakna masih ada harapan untuk golongan ini diberi keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pengampunan ini diberikan kerana mereka telah mengakui untuk melakukan muhasabah ke atas diri dan amal ibadah masing-masing. Pada hujung ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Dengan janji pemberian keampunan ini, maka amalan yang buruk beransur-ansur dikurangkan, dan dengan galakan dan bimbingan daripada sifat Allah yang Maha Penyayang, maka amalan kebaikan diharapkan sentiasa meningkat dengan dimulakan dengan latihan dan lama-kelamaan menjadi adat kebiasaan. Selain itu, diharapkan juga dengan kurniaan Tuhan dapatlah mencapai darjat yang dibincangkan tadi, iaitu menjadi pengikut kepada golongan as-sabiqun al-awwalun, golongan muhajirin dan ansar. Seterusnya, nikmat kurniaan ini berlanjutan pula kepada janji Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat ke-100 surah At-Taubah ini, iaitu Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepadanya. Sidang pendengar yang dimuliakan, Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-102 surah At-Taubah ini, menyatakan bahawa terdapat sebahagian orang yang membuat pengakuan bersalah dan melakukan dosa kerana tidak ikut berperang, bukan disebabkan sifat munafik mereka, tetapi kerana malas dan berat tulang. Mereka ini telah mencampur adukkan amalan baik mereka pada masa lalu, iaitu apabila mereka telah menghadiri beberapa peperangan dengan dosa tidak pergi ke medan perang Tabuk. Manakala Dr. Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi memberikan tema bagi ayat ke-102 surah At-Taubah ini dengan munafik itu terseksa 2 kali. Tafsiran ringkas yang diberikan adalah pengampunan tetap dijanjikan kepada mereka apabila mereka ingin bertaubat dan membersihkan diri. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-102 surah At-Taubah menurut pentafsiran oleh para ulama. Kesimpulannya, ayat ini menerangkan tentang golongan pertengahan di antara as-sabiqun al-awwalun dan golongan munafik. As-sabiqun al-awwalun adalah muhajirin dan ansar yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta membantu usaha dakwah Islamiah. Manakala munafik adalah golongan yang memusuhi Islam secara tersembunyi dan mereka sangat benci untuk melihat agama Islam tertegak di bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Akhir sekali adalah golongan yang disebutkan dalam ayat yang ke-102 surah At-Taubah ini. Mereka tidaklah dapat menandingi darjat yang diberikan kepada muhajirin dan ansar dan tidaklah pula dapat disamakan dengan kejahatan golongan munafik. Mereka adalah golongan yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi hidup dalam keadaan mencampurkan perbuatan baik dan juga perbuatan yang buruk. Kesedaran terhadap kelemahan dan keterlanjuran yang dilakukan sering diakui oleh mereka. Di akhir ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu galakan agar golongan manusia untuk selalu menyedari keburukan dan terus bertaubat memohon ampun kepadanya. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-102 surah At-Taubah ini ialah, pertama, kita mestilah sentiasa bermuhasabah diri dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Kedua, jadikanlah salafus soleh sebagai suri tauladan dalam mencintai serta beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, golongan munafik
menyebabkan permusuhan dan ketidakharmonian hubungan di dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan merugikan diri sendiri kerana menutup pintu untuk mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian saja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya-Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.